أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyempurnakan huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ke-48, yaitu kalam hikmat yang ingin menjelaskan kepada kita supaya jangan kita meletakkan pergantungan hati kepada makhluk, kerana makhluk itu juga memiliki sifat-sifat kekurangan dan kelemahan seperti kita. Andai kata kita meletakkan pengharapan kita, pergantungan kita kepada makhluk, berarti kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu akan membawa kepada kehinaan kepada manusia itu sendiri. Menerusi kalam hikmat yang ke-48 ini, yang mensyarahkan kalam hikmat ini telah mendatangkan kisah yang juga ingin menjelaskan perkara yang sama, berkait dengan ruginya orang yang meletakkan pergantungan hati kepada yang lain daripada Allah dan tidak tercapai maksudnya. Maka kisah yang kalau dapat kita mulakan di sini, yaitu seperti kata syarih Muhammad bin Husain Ibn Hamdan berkata, ketika saya di majlis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawabnya Sa'id. Saya bertanya, siapakah gelaranmu? Jawabnya, aku Utsman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dan siapakah yang engkau harapkan untuk kepentinganmu itu? Jawabnya, Yazid bin Harun. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak akan menyampaikan hajatmu dan tidak akan membantu atau meringankan keperluanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab bahwasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di atas arash, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan, dan akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang,
dan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia mengharap selainku dalam kesukaran, padahal kesukaran itu di tanganku, dan aku yang dapat menyingkirkannya. Dan mengharap kepada selainku, serta mengetuk pintu lain dariku, padahal kunci pintu-pintu itu tertutup. Hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa minta kepadaku. Siapakah yang pernah mengharap aku? Siapakah yang pernah mengharap aku untuk menghalaukan kesukarannya, lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku kerana besar dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah kau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hamba-Ku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hamba-Ku, tetapi mereka tidak percaya kepada firman-Ku. Tidakkah mengetahui bahawa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada dapat menyingkirkannya selain aku? Maka mengapakah aku melihat ia dengan angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku? Mengapakah ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya, dan minta kepada selainku. Apakah aku memberi sebelum diminta? Kemudian jika dimintai lalu tidak memberi kepada peminta? Apakah aku bakhil, yakni kikir, sehingga dianggap bakhil oleh hamba-Ku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan kurnia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Andaikan aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing orang fikiran apa yang terfikir pada semuanya, lalu aku beri semua itu
tidak akan mengurangi kekayaanku meskipun sekecil debu. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap sedang aku yang mengawasinya? Alangkah sial, yakni celaka, orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan yang haram dan tidak malu kepadaku. Demikianlah begitu panjang apa yang disebut oleh Muhammad bin Husain ketika menyatakan alasan kenapa orang yang mengharapkan kepada Yazid bin Muawiyah tadi akan kecewa dan tidak memperolehi harapannya. Jadi ternyata ulama mengambil banyak isyarat daripada petunjuk-petunjuk dalam kisah seperti yang dijelaskan tadi. Muhammad bin Husain ini ketika bertanya kepada orang yang berada di dekatnya dalam majlis yang besar, majlis khalifah Yazid bin Harun, lalu telah mengemukakan suatu pertanyaan yang di situ dia mendapat beberapa kelemahan orang tadi. Bila ditanya bagaimana keadaanmu, orang tadi menjawab, aku sudah kehabisan harta, habis belanja dah, tak ada harta, habis. Lalu ditanya lagi, kepada siapa yang kau harapkan? Apabila orang itu menjawab, aku mengharapkan Yazid akan menolong aku, maka Muhammad bin Husain terus membuat keputusan, harapanmu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Kenapa? Kerana berdasarkan keterangan ini, bahawa ternyata orang yang meletakkan pergantungan hati kepada makhluk tidak akan memperolehinya dengan baik, akan kecewa harapannya. Kalau diperolehi pun adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah, tapi bukan sesuatu yang berbentuk yang sempurna. Maka demikianlah kisah ini didatangkan untuk menguatkan kalam hikmat yang dinyatakan oleh Syekh, bahawa jangan sampai kita meletakkan pergantungan hati kepada makhluk seperti kita juga. Sekiranya kita meletakkan harapan itu kepada makhluk, pertama sekali ia memperlihatkan kita tidak ada makrifat. Yang kedua, kita meletakkan pergantungan pada tempat yang lemah seperti kita, dan itu berarti kebodohan. Yang ketiga, harapan itu tidak akan tertunai dengan dalam bentuk yang sempurna, tidak akan tercapai. Kemudian di penghujung kisah, maka orang itu berkata, ulangilah keteranganmu. Jadi orang itu minta supaya diulangi keterangan ini, nasihat ini, lalu menulisnya. Kemudian dia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah menulis suatu keterangan yang lain. Orang yang mendengar keterangan ini, huraian ini, merasa puas dan cukup bererti untuk dirinya. Keterangan yang menjelaskan bahawa meletakkan pergantungan hati kepada yang lain dari Allah adalah bererti kehinaan. Sekalipun panjang huraiannya, maksudnya satu, bahawa itu adalah kehinaan. Itulah yang akan menjauhkan kita dari Allah. Itulah yang akan menyebabkan manusia terhina, dan itulah yang menunjukkan hati yang tidak ada makrifatnya. Jadi orang yang mendengar nasihat ini merasa cukup, tidak perlu yang lain lagi. Kenapa? Intipatinya sangat berharga dalam konteks, dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat bernilai bagi orang ini. Cukup, sehingga dikatakan cukup dengan nasihat ini, tidak perlu kepada nasihat yang lain lagi. Maka demikianlah kalam hikmat yang ke-48. Adapun kalam hikmat yang ke-49, kata Syekh, illam tuhsin zannaka bihi li ajli wasfihi
fahassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minana. Maksudnya, jika engkau tidak bersangka baik, yakni husnuzan terhadap Allah Ta'ala, kerana sifat-sifat Allah yang baik itu, maka baik sangkalah kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan kurnianya kepadamu? Dalam kalam hikmat ini, Syekh ingin menganjurkan kita supaya berbaik sangka terhadap percaturan Allah, supaya terus menerus berbaik sangka terhadap Allah. Berbaik sangka dengan erti meyakini Allah Ta'ala itu bersifat pemurah, penyayang, dan segala sifat-sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Bahawa dialah yang menguruskan makhluk ini, dia tidak akan mengabaikannya. Rahmatnya luas, pengampunannya luas. Dialah pemberi rezeki, dialah yang menyembuhkan. Semua itu adalah asas-asas kepada baik sangka. Tapi malangnya, dalam kehidupan kita, yang kita saksikan adalah mengelirukan, terutamanya bagi yang tidak ada makrifat ini. Apabila kita menyaksikan kita berdoa kepada Allah tapi belum nyata di hadapan mata, apabila kehidupan kita banyak kesukaran-kesukaran dan liku-liku hidupnya, maka ehwal-ehwal inilah yang selalu menjadikan kita buruk sangka. Bila Allah Ta'ala nak beri aku, kuani aku ni susah sama ni mari. Sebahagian kita ada yang diduga oleh Allah dengan kesakitan, penyakit, ada yang susah dari segi perekonomian dan macam-macam. Lalu bila keadaan ini berlarutan dan didoa belum sempurna, belum ternyata apa yang diinginkan, timbullah buruk sangka. Padahal Allah Ta'ala mengatur semua itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh rahmatnya. Kita dituntut supaya berbaik sangka dalam urusan ini. Tapi malangnya, bila hati kita tidak ada makrifat ini, itulah yang menjadikan kita terus menerus berada dalam keadaan sangka yang tidak baik tadi. Aku ni Allah Ta'ala dah heran dah, aku ni kau sakit, aku ni tak sembuh dah, tak boleh dah aku nak ni manggali kau, macam-macam lagi. Lalu itu adalah riak-riak buruk sangkanya. Sedangkan seakan baik meyakini Allah Ta'ala memperkenankan doa, seakan baik bahawa segala yang ditetapkan Allah Ta'ala itu mengandungi 1000 rahmat dan kebijaksanaannya. Tapi kita terlupa pandang semua itu, berpunca daripada makrifat yang kurang. Maka sebab itu Syekh mendatangkan kalam hikmat dengan menyatakan, sekiranya anda tidak dapat berbaik sangka kepada Allah atas sifatnya, sifat Allah Ta'ala tadi itu yang penuh dengan kesempurnaan dan kebijaksanaan, andai kata kita tidak mampu berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya itu, sebab apa tak boleh begini? Sebab makrifat itu tak ada dengan kita. Keilmuan dan kefahaman tentang perkara itu tidak ada pada kita. Sebahagian kita tidak ada ilmu tentang itu, kejahilan ini banyak lagi buruk sangka. Sebahagian kita ada ilmu ketauhidan dipelajarinya, tapi hatinya selalu lupa dan lalai, terlupa juga. Lalu banyaklah hati yang buruk sangka ini, sama ada kerana kejahilan atau kelalaian hatinya. Semua perkara ini menyumbang kepada hati yang buruk sangka terhadap Allah atas ketetapan-ketetapan dan kejadian yang diatur oleh Allah. Lalu Syekh ini menganjurkan kita, sekiranya engkau tidak dapat berbaik sangka kepada Allah
atas sifatnya yang asli itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya itu. Kan bagi sesiapa yang tahu sifat ini, pasti dia akan berbaik sangka. Tapi sekiranya kita tidak dapat berbaik sangka atas sifat itu kerana kejahilan kita atau kerana kelalaian kita, maka Syekh memberikan alternatif yang lain supaya kita menjadi orang yang berbaik sangka. Bagaimana alternatifnya? Maka baik sangkalah kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Kau perhatikan atas dirimu sendiri, atas kurnia-kurnia Allah kepadamu. Mu jangan fikirlah doamu hak dah nampak lagi tu. Fikir hak ada dah denganmu tu. Hak ada dah tu. Ni hak dah boleh tu, kita tak memikir sangat tu. Hak siap kita nak sangat tu. Padahal boleh kita tak tentu baik lagi. Tapi hak dah boleh setulah kita jadi kelang kabut habis. Hati kita jadi kelang kabut, hilang penuh kan atas benda kita nak sangat tu. Padahal kebarangkalian bahawa hal itu menjadi keburukan kepada kita pun masih tinggi. Masih tinggi kebarangkalian itu. Tapi bila tengok waktu tak boleh ni, kita banyak buruk sangka kepada Allah ataupun atas apa yang menimpa kita, atas apa yang menimpa kita. Dan qada itu sesuatu yang pahit bagi kita. Kalau benda tu hak sedap, hak manis, tak apalah. Ketentuan yang menyukakan kita, yang mengembirakan kita, itu orang kata pucuk di cerita ulang mendatang. Memang kita nak. Tapi masalahnya, apabila ketentuan itu sesuatu yang tidak secocok dengan keinginan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan kemahuan kita, lalu timbullah kelam kabut tadi. Maka Syekh ingin menganjurkan kita supaya jangan seperti itu, supaya kita ini selalu berada dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Tapi masalahnya tadi, kita seorang yang tidak ada makrifat terhadap perkara itu. Kita kejahilan, atau hati kita tidak kuat, lalai hati kita, lalu terjerumus dalam perkara yang sama, banyak buruk sangka. Lalu kata Syekh, sekiranya kau tidak dapat berbaik sangka kerana sifat Allah Ta'ala yang sepatutnya kau kenali, yang sepatutnya kau ingati perkara itu, maka kau baik sangka atas dasar engkau ini dipenuhi dengan nikmat dan pemberian oleh Allah. Perhatikan hidupmu. Sudah berapa tahun rezekimu sama menyambung? Sudah berapa tahun kesihatanmu berterusan? Cuba kira hari-hari sakit dengan hari-hari sihat berapa banyak, berapa peratus. Kira. Dan cuba kira hari yang boleh makan dengan hari yang boleh makan. Cuba kira banding. Mereka tengoklah boleh banyak tu. Tak payah tengok lain, tengok tu, kata Syekh. Cukup itu yang sepatutnya engkau menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah. Jauh Syekh ni bawa kita, supaya hati kita ni menjadi orang yang bijaksana. Orang yang tidak bijaksana, orang yang pandangannya pendek, dia pandang atas mendak sepik-sepik tu, kat mula penipal dia, padahal dia luas sangat. Kita sakit 2 hari, susah hati kerana banyak perkara tergendala. Susah atas 2 hari tu. Berpuluh-puluh tahun selama ni kita bebas buat apa saja, tak pernah terfikir. Ini orang mata pendek, orang pandangan sempit. Pandangan sempit lah yang menjadikan orang hilang kebijaksanaannya. Antara kecerdikan dengan kebijaksanaan lain, jangan samakan. Cerdik dengan erti dia banyak informasi, banyak maklumat, itu cerdik. Tapi tak semesti dia orang yang bijaksana. Tak semestinya lagi. Orang cerdik banyak bahan lain, buat kerja tak memikir panjang, akhir sekali bahan lekat. Cerdik lah tu. Kalau bodoh tak kerti nak buat. Orang cerdik buat kerja gini, tapi tidak ada bijaksana, tidak ada kebijaksanaannya. Perlu. Sebab itu petunjuk Nabi perlu diberikan perhatian. Orang yang bijaksana, Al-Qiyisi, membana nafsahu, orang selalu meneliti dirinya.
perhatikan untung atau tidak. Yang kedua, amila lima ba'dal maut, apa-apa yang dibuat dia mikir keuntungan lepas mati dia. Ini orang cerdik betul. Kalau tidak, termasuk orang yang tak cerdik mana kita ni. Orang yang tak cerdik mana, untung sekerak jalan saja. Kemudian kata syarih, jadi syekh ini begitulah yang ingin disampaikan kepada kita. Andai kata kita tidak dapat berbaik sangka kepada Allah kerana kekurangan makrifat kita, maka berbaik sangkalah atas realiti dirimu yang kau rasai itu, penuh dengan kenikmatan. Cukup untuk engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mitok tak boleh, ada mitok belana boleh. Kita nak sihat ni, kita doa hari-hari nak sihat. Kita rezeki banyak ni, hari-hari kita doa pun. Doa bila tak boleh. Bila tak ada rezeki baru kita berdoa. Bila sakit baru berdoa. Bila sihat tak ada sekarang benda gini ni. Jadi ternyata yang diberi itu lebih banyak dari yang diminta. Bahkan diberi tanpa diminta pun. Maka hari itu kata Syekh, hal ini kalau difikirkan sudah cukup untuk menjadikan hati orang yang berbaik sangka kepada Allah. Kata syarih, apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, kerana Allah itu bersifat Rabbul Alamin, yakni Tuhan yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah lagi penyayang, maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, kerana tiada henti-hentinya nikmat kurnia Allah atas dirimu dan anak keluargamu, yakni sejak engkau berupa mani hingga matimu penuh dengan nikmat. Jadi itulah yang ingin Syekh meminta kita supaya merenunginya, merenungi hakikat bahawa kita ini dipenuhi dengan kurniaan Allah, pemberian Allah. Maka yang itu kata Syekh sepatutnya sudah cukup untuk kita ini berbaik sangka kepadanya, bahawa kita diciptakan Allah, diuruskannya, dijaga, dipelihara dan macam-macam lagi lah. Maka janganlah disebabkan kerana satu dua perkara yang berlaku dalam hidup kita yang kita tidak sukai itu menjadikan kita tertutup dari memandang semua ini, terlupa kepada semua ini. Dan itulah yang menjadikan kita banyak bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarih lagi, dan sebaik-baik husnuzan, yakni baik sangka terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian, yakni bala, bagaikan di menerima nikmat Allah yang berupa ujian, yakni bala. Firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Artinya, mungkin kamu enggan, yakni tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi Syekh ini menyatakan kepada kita bahawa sebaik-baik husnuzan itu dikala seseorang itu ditimpa dugaan, yakni kita dalam keadaan menerima nikmat, maka baik sangka itu cukup mudah. Tapi menjadi susah sikit bila kita menghadapi dugaan. Ini susah orang nak baik sangka. Dikala kita dipermudahkan Allah,
dipersenangkan Allah, dirizkikan Allah, baik sangka atas Allah bersifat Razak, Ar-Rahman, Ar-Rahim mudah. Tapi dikala kita diduga dengan kepayahan nak berbaik sangka kepada Allah bahawa Dia Al-Hakim yang bijaksana, payah sikit dikala menerima dugaan dan ujian. Maka sesiapa yang dapat berbaik sangka kepada Allah dikala itu, maka itulah sebaik-baik sifat baik sangkanya. Dikala orang berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kita nak tak boleh, dalam keadaan kita tak suka jadi berlaku, kita tak suka tu dah jadi sangat, maka sesiapa yang dapat berbaik sangka kepada Allah pada waktu itu, itulah timing yang paling baik untuk orang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Susah nak baik sangka pada waktu itu. Kalau kita tak nak tu berlaku. Kita suka orang puji, tapi dikala orang keji kita susah hati. Kita suka kaya, tapi dikala susah sikit kita susah hati. Selalunya begitulah. Maka bila berada dalam keadaan-keadaan yang sukar seperti tadi, memang orang sukar untuk berbaik sangka kepada Allah. Tetapi sekiranya seseorang itu mampu melakukannya pada waktu itu, itulah saatnya berbaik sangka yang paling baik pada waktu itu, pada waktu orang payah nak buat benda itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melengkapkan kalam hikmat ini, Syekh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganjurkan kita dan yang menganjurkan kita supaya berbaik sangka kepadanya. Bagaimana? Selalunya dalam keadaan susah itu memang kita susah nak baik sangka, tapi Allah Ta'ala memberikan kekunci dan rahsianya, iaitu firman-Nya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mudah-mudahan sesuatu yang engkau tidak suka itu, itulah yang terlebih baik untukmu. Yang seolah-olahnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa ada kalanya, dan itulah yang diharapkan, sesuatu yang tidak kita sukai itulah sebenarnya yang lebih baik untuk kita. Banyak perkara yang secara zahirnya menyusahkan kita, tapi di sebaliknya banyak menguntungkan kita. Berapa banyak orang yang berjaya setelah kepayahan? Berapa banyak orang jadi kaya setelah hidup menderita, payah, susah? Dan berapa banyak orang yang jatuh selepas jadi kaya? Dia leka, dia mabuk, dia jadi gila-gila, dia jatuh merudum. Berapa banyak berlaku seperti ini? Jadi demikianlah, supaya kita memerhatikan sesuatu secara yang lebih mendalam. Dan inilah pandangan orang yang bijaksana, tidak melihat negatif dalam sesuatu yang negatif zahirnya. Sebab kita ni, sifat kita ni, kalau susah tak boleh lalu. Memang tak ada orang nak susah, memang tanya siapa dia pun tak ada orang nak susah. Tapi siapa dia boleh tolak susah? Tak ada orang boleh tolak. Memang kalau suruh jawab nak susah, tak ada orang nak. Tak ada orang nak. Tapi kenyataan itu pasti berlaku dalam hidup kita. Lalu orang yang bijaksana bagaimana? Nak tak nak benda itu berlaku, nak ke tambah ke berlaku benda itu. Itu realiti kehidupan. Tak boleh nak elok benda ni. Dan itu di luar dugaan kita, di luar kawalan kita. Maka orang yang bijaksana ialah orang yang pandangannya menembusi, orang yang ada harapan di sebalik kepayahan ini. Mudah-mudahan ada hikmah kebijaksanaannya. Di sebalik kesukaran ini barangkali menjadikan kita lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, dan itu lebih baik untuk dirinya. Sebab itu penyair-penyair kita selalu sebut, di manis gula semut binasa. Dalam nikmat itu kadang-kadang orang boleh rosak kalau hidup sedar. Dia galik dengan senang, dengan mudah,
buat pula orang ni pun reject, orang ni pun reject, orang ni tupang sekali dah sedar je kali terbang hanya sedar tengok bawah tak ada tempat nak pijak dah, bergedung jatuh, banyak berlaku. Jadi kalau orang itu tidak bijaksana, dia akan jatuh dengan cara itu. Dia gali di mana segala semut boleh binasa. Dan firman-Nya lagi, fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, mungkin kamu enggan, yakni tidak menyukai sesuatu, sedang Allah telah menjadikan pada apa yang tidak engkau sukai itu kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hikmah ini. Kerana kepayahanlah orang berjaya, kerana kesukaranlah orang mendapat hasil. Memang atas dunia ini Tuan Guru kami selalu buat pesan, terutamanya bila ada orang mengadu menghadapi kesukaran dan kepayahan. Maklum sajalah manusia ni bila berusaha nak buat baik tak mudah, ada rintangan, dan itu lumrah. Dan sebenarnya tak kisahlah orang tu nak menjadi baik ke dan nak jadi baik, sebenarnya ada belaga dugaan. Tapi bagi orang yang nak buat baik ni, terduga dia terasa sikit. Dia terasa. Itulah yang menyebabkan orang kadang-kadang jadi biasa nak jadi baik mana. Sebab apa? Baik jadi baik ni banyak dugaan. Padahal orang jahat pun payah juga. Musibah dia, tapi tak memikir mana. Dia tergelam gitu dah. Kalau jadi memikir gini ni, orang nak jadi baik, dia memikir nak jadi baik banyak dugaan. Padahal tengah-tengah hidup baik dulu pun banyak lagi dugaan, tapi tak mahu memikir, tak mahu. Ini adalah kerana nafsu sebenarnya. Pada hakikatnya kullun min indillah, semuanya qadar Allah. Kalau fikir situ selesai. Maksudnya usaha nak menjadi baik itu jangan dihalangi oleh khawatir yang tadi itu. Nak jadi baik, menjaga-jaga kaki berat dugaan lagi. Ini gaya cakap orang tak sihat. Gaya cakap orang tak sihat. Kalau dia mikir melek sikit, hikmah kebiasaannya itu, dia akan dapati orang-orang jahat pun masalah bertimbung masalah. Tapi orang tu tak memikir. Nak jadi kecerita, syaitan ni pandai waswas kepada orang yang jadi baik, dia malah memikir. Tengok tu, baru ni dak gini susah dah tu, padahal mudak gini pun susah juga kadang-kadang. Dia mari mikir gitu. Jadi Tuan Guru kami, terutamanya bila ada orang mengadu kepayahan ni, malu saja dia kata apa? Dia kata terutamanya kita ni dalam kehidupan ni tak ingat lagi daripada fitnah orang lah. Fitnah orang, dugaan orang, ini lumrah kehidupan. Jadi saya spesifik dalam hal ini kerana berkait dengan nasihat seperti itu. Jadi bila ada orang datang mengadu tentang banyaknya difitnah orang, diduga dan itu kata mister macam-macam, Tuan Guru kami jawab gini, dia kata fitnah itu baja dia kata, yang dibandingkan seperti pokok. Orang yang nak tanam pokok ni memang baja je busung, tak ada baja bawah ni. Memang baja tai ayam, tai kambing, tai lembu, sedap, bau pelik-pelik saja tu. Tapi yang ni dah segar pokok, jadi segar. Maka demikianlah Tuan Guru kami meredakan orang yang mengadu banyak kerana orang ni, duga ni, dia kata dia orang ni, mesti orang, padahal benda tu tak ada pun, macam-macam mulut orang ni, dia boleh cakap macam-macam. Tuan Guru kami meredakan tadi, baja dia kata, pokok akan jadi subuh kerananya. Maka kalam Arab, ada penyair-penyair Arab menyebut perkara yang serupa. Nak kabarnya bahawa benda tu kita tak suka, tapi rupanya tu jadi baik untuk kita. Obat hok mahal tu hok sedap, obat hok baik-baik jarang hok mana-mana hok sedap-sedap, biasa pahit-pahit. Obat mahal ni tukar ali tu bukan sedap, pahit nepang. Bukan sedap kakak tu, pahit nepang.
Orang tahu belakang itu. Maka punya bahawa tadi, hikmah tadi, di sebalik kebayang itu banyak rahsia rahmat kebijaksanaannya. Kalau sekiranya seseorang itu orang yang hati yang penuh dengan baik sangka dan ada kebijaksanaannya, dia akan pandang itu sebagai sesuatu yang baik. Bukan dia itu, tapi dia mengharapkan sesuatu yang baik di sebaliknya itu. Jadi ada kalam Arab yang menyebut benda yang macam ni. Idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisan hasudi. Dugaan ni banyak dalam hidup kita, banyak dugaan. Maka salah satu dugaan cacian, kata nista, tamang tuduhan manusia, salah satu. Jadi penyanyi ayat ni kata, bila Allah Ta'ala tu nak menzahirkan suatu kemuliaan yang tersembunyi, cara ni gana, kata penyanyi, dijadikan lidah-lidah hadap berhari kini tu bercakap banyak. Bercakap banyak. Oh ni top ni, oh ni pop ni, oh ni pop ni. Mula-mula orang dengar, tapi orang nak tahu. Akhir sekali orang siasat, rupanya hak ni, rupanya lain cerita. Hak dah kena, jadi kena. Jadi kita kan nak puduh korang, kena mikir. Kita buat cerita buruk orang, sebenarnya kita tanpa sedar kita mempromosi orang sebenarnya. Elokkan cerita itu. Jadi demikianlah Syekh ingin menyatakan kepada kita sebagai kesimpulannya bahawa kepayahan hidup, kesusahan hidup itu hendaklah kita berbaik sangka dalam urusan Allah tentang apa yang diqada-qadarkan Allah. Maka sesiapa yang berbaik sangka, maka itulah petandanya hati yang terang dengan nurul ma'rifah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu, insya kita berhenti setakat ini dulu, dan kita akan sambung insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.